Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Shadaqallahul azim. Uhanniukum bi tahiyyatil Islam kalimatan thayyibatan 'inda Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum jami'an, apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat. Dan sekarang kita berada di pengakhiran bulan Ramadan. Maka apakah perkara yang kita rasa telah mampu kita ubah dalam kehidupan kita? Sebab bulan puasa tu yang macam break. Bila kita membak kereta dan berjalan laju, mesti ada break. Munsi di break, apa akan berlaku dengan kereta kita? Daripada 60 jadi 70, daripada 70 80, last sampai ke 150. Sebab apa? Saya dah break, lurus saja, laju aja ke depan. Mun jalan yang betul saya dah hal laju, tapi mun jalan yang salah, maka kita perlu break. Untuk apa? Untuk tenangkan kembali, untuk relax, untuk betulkan arah kita. Jadi macam ialah puasa kita. Kita mau puasa kita tu jadi break untuk melakukan perkara yang si bagus, untuk melakukan benda-benda maksiat. Kita dah biasa mula benda maksiat. Jadi bulan biasa tu, bulan puasa tu, bulan Ramadan al-Mubarak tu, kita hentikan. Mudah-mudahan ialah perakhiran kepada puasa kita yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala la'allakum tattaqun, yang bermaksud semoga kita bertakwa kepada Allah SWT. Perakhiran kepada puasa kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah pada hari ini tajuk yang kita akan kupas, tajuk yang kita akan kongsi bersama adalah solat berjemaah, menjaga solat berjemaah. Jadi solat ini adalah satu perkara yang amat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Dan solat adalah satu ibadah yang amat istimewa berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita nanggak perintah zakat, perintah haji, semuanya Allah SWT hantarkan perantara wahyu, iaitu Jibril alaihi salam dapat terima wahyu untuk Nabi SAW dapat terima wahyu untuk mula bayar zakat, semuanya melalui perantaraan. Tapi untuk dapatkan perintah sembahyang tu, Allah Subhanahu Wa Taala telah undang Nabi SAW daripada bumi tu, daripada Masjidil Haram di Mekah tempat Nabi berada, tinggal, pergi ke Masjidil Aqsa yang Allah SWT allazi barakna haulahu, yang Allah berkati kedua-dua masjid, Masjid Haram, Masjid Al-Aqsa. Dan lepasnya dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, sampai langit yang ketujuh, hinggalah ke Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu Wa Taala berjumpa secara depan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa itu ada khilaf ulama, cuma nak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapatkan satu hadiah, untuk dapatkan satu benda yang besar. Yang lain dapat melalui perantara tu direct jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala satu ibadah, iaitu solat ataupun sembahyang. Maka sembahyang tu adalah nilai yang besar. Kalau zaman Nabi-Nabi dulu, umatnya ada masalahnya akan ngagak nabinya. Contoh Nabi Musa AS, bila kaumnya
ada masalah ataupun ada pertanyaan yang akan ngagak dengan Nabi Musa AS, dan Nabi Musa AS kena bermunajat 30 hari tambah 10 hari, 40 hari untuk berjumpa dengan Allah SWT di Bukit Sinai. Dan sebelum naik ke Bukit Sinai, ikhlaq na'laik, kata Allah SWT, buka selepah, barulah dapat bercakap dengan Allah. Kerana Nabi Musa adalah kalimullah, orang boleh bercakap, bukannya berjumpa dengan Allah SWT. Jadi dengan ada solat ini, solat inilah pengganti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak guna, kita direct terus menghadap Allah SWT. Inilah kurniaan yang besar Allah SWT bagi kepada kita umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu solat fardu. Oleh itulah kita kena jaga semayang kita, kerana semayang adalah amalan yang pertama dihisap oleh Allah SWT, yang pertama dikira oleh Allah SWT. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-solah. Benda pertama, bukannya ibadat lain tu, bukannya sedekah kita, bukannya zakat kita, bukan bermakna kita tinggalkan, tapi kita kena utamakan adalah solat kita. Yang ditanya oleh Allah adalah solat. Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan orang yang berjaya. Orang berjaya bukan kerana hartanya banyak, duitnya berjaya, ataupun pangkatnya tinggi, yang berjaya. Itu berjaya di dunia, kita iktiraflah. Tapi hakikat kejayaan yang sebenar adalah apabila seseorang itu masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa tanda-tanda orang beriman? Allah SWT beritahu, wahum ala solatihim yuhafizun. Mereka ini menjaga solat mereka. Mereka jaga solat mereka, maka itulah tanda orang yang berjaya. Dan dalam azan kita selalu dengar hayya 'alas solah. Marilah menunaikan untuk solat. Dan selepas dia apa kata Allah, apa yang disebut dalam azan, hayya 'alal falah. Marilah sama-sama kita menuju kejayaan. Solah wal falah satu perkara yang amat berkaitan satu sama lain. Maka sama-sama kita cuba pertahankan solat berjemaah kita dan solat fardu kita. Dan paling bagus solat fardu ini dilakukan secara berjemaah. Kerana Nabi SAW madah solatul jamaah khairun min solatil faz bi 27 darajah. Solat berjemaah lebih bagus daripada solat yang dilakukan secara bersorangan sebanyak 27 darajat, 27 darjat. Maksudnya kita sembahyang seorang si dapat sama dengan sembahyang berjemaah yang 27 kali hebat. Itu ganjaran yang Allah beri, duit yang Allah beri, pahala yang Allah beri, bukan duit, pahala yang Allah beri kepada kita. Kadang-kadang kita tanya, ada orang kaya nak merik duit dengan kita, kau RM1 ke RM27? Ni kita mau, mestilah RM27. Kita ambil RM1, orang akan fikir pelik nah juga orang tu, mungkinnya ada masalah kan. Jadi paling bagus adalah solat berjamaah. Dan untuk bulan puasa tu jangan kita tinggalkan solat berjemaah walaupun bersama dengan keluarga kita. Lebih-lebih lagi solat subuh dan solat isyak. Kerana Nabi SAW ada menyatakan, man shallal isya fi jama'atin kana ka qiyami nisfi lailatin, wa man shalla al isya wal fajr fi jama'atin kana ka qiyami lailatin. Maksudnya, barang siapa yang solat isyak dalam berjemaah
makanya akan dapat pahala separuh daripada malam, setengah solat isyak berjemaah. Dan barang siapa yang solat isyak subuh berjamaah, maka seumpama dia akan dapat pahala seperti menghidupkan seluruh malamnya. Subhanallah. Jadi jangan tinggalkan. Lagi tarawih, jangan tinggalkan. Paling kurang 8 rakaat, paling bagus 20 rakaat. Buat yang mudah-mudah aja. Baca surah Al-Fatihah, At-Takasur, atau paling mudah sebenarnya kita baca Al-Fatihah aja pun dah cukup, ataupun paling tambah dengan sikit ayat saja. Lepas baca Al-Fatihah kita baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Yasin satu ayat. Lepas ya Allahu Akbar. Boleh, sebab kita dah baca satu ayat. Jangan tinggalkan solat berjemaah. Jadi sebenarnya dengan bulan Ramadan ditambah lagi dengan PKP tu, macam ni kita nak menghidupkan solat berjemaah. Pertama sekali kita kenalah tunaikan solat tu secara awal waktu. Dan paling bagus kita tunggu waktu solat. Kerana orang yang tunggu waktu solat sebelum masuk waktu, contohnya pukul 12.40 masuk waktu Zuhur, 12.30 nya dah ambil wuduk. Jadi orang tu ada kelebihannya. Nabi madah, siapa yang menunggu waktu solat, makanya akan dapat doa para malaikat. Malaikat akan minta keampunannya. Subhanallah. Jadi mendapat elakkan benda-benda molah apa-apalah sebelum kita melaksanakan, menunaikan solat. Dan paling bagus kita buat solat berjemaah tu di awal waktu. Sahabat tanya dengan Nabi, ayul a'mal afdal? Apakah amalan yang paling afdal? Maka Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha, solat di awal waktu. Itu perkara yang pertama. Tunggu dan awal waktu. Yang kedua, untuklah kita, masa kita nak melatih ahli keluarga kita mendapat azan. Suruh biar mengandam biar kecil, yang boleh azan suruhnya azan. Biarlah si kacak, tapi nya biasa. Mendapat beri sikit. Sekali azan 50 sen. 5 kali azan sehari, RM2.50. Suka biar. Biasakannya azan. Biar azan di rumah. Dan yang ketiga, usaha untuk solat yang khusyuk. Kita semayang, jangan dalam masa yang sama kita buka TV. Dalam masa yang sama handphone ditandah sit silent. Jadi khusyuk tu kita kena usahakan. Dan khusyuk adalah satu benda yang mahal. Antara amalan yang pertama diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhir zaman. Susah nak khusyuk. Jadi untuk dapatkan khusyuk ini, Nabi SAW ada menyatakan, miftahul jannah as-solah. Kunci kepada solat adalah, kunci kepada syurga adalah semayang, solat. Wa miftahus solah at-taharah. Dan kunci kepada sembahyang tu, nak dapat khusyuk, maka at-taharah, pembersihan. Ada ulama menyatakan wudu. Kita kena jaga wuduk kita. Mendapat jaga wuduk, jangan kita main karate. Ustaz masa sekolah dulu madah, wuduk jangan macam mula karate. Macam ni karate, bila air turun kaki pun sama juga. Macam nak karate. Sebaik-baiknya wuduk dalam keadaan ubudiyah. Maksud ubudiyah tu kita rasa Allah melihat kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penting kita tunaikan solat, dan penting untuk kita tunaikan solat secara berjemaah. Dan Ramadan tu masa kita tu nak berubah, sebab wasufidati syaitan, syaitan telah dibelenggu.
Yang kita lawan nafsu kita. Dan nafsu lemah apabila kita berpuasa. Jadi perubahan boleh dilaksanakan. Satu ketika ada orang berkelakar. Seorang syekh, masa kami belajar di Jordan, dia nanya, wahai Hasib, ya Hasib, arifta limaza Allah SWT qad yamna'na 'anil halal. Tahukah engkau kenapa Allah Subhanahu Wa Taala larang kita daripada buat benda yang halal? Jadi kita pun malas nak tanya lebih, malas nak berfikir, sik tahu, pada sik tahu, la adri. Makanya madah hikmah Allah SWT suruh kita tinggalkan benda halal, makan yang halal, minum yang halal. Dia nak madah dengan kita di situ, nak madah kepada manusia bahawa benda yang halal pun boleh kita tinggalkan, apatah lagi benda yang haram. Jadi gunakanlah kesempatan kita dalam bulan Ramadan untuk berubah. Jangan tangguh-tangguh. Jangan tunggu kelak dah tua, takut nak ditunggu tua ya sit sampai. Jadi nak berubah tadi, mulakan dengan sembahyang. Jangan tinggal sembahyang. Sebab Nabi sebelum wafat, antara kalimah yang dipadahnya as-solah, as-solah, as-solah. Sembahyang, sembahyang, sembahyang. Jangan tinggal sembahyang. Ulama madah sembahyang ra'sul ibadah. Sembahyang adalah kepala kepada ibadah. Cik sembahyang macam orang sekedar kepala, zombie wal iyad billah. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, kita dapat jaga sembahyang, keturunan kita pun dapat jaga sembahyang, dan ahli keluarga kita, seluruh orang dapat jaga sembahyang. Rabbi ja'alna muqimis solah. Al-Quran, Rabbi ja'alni muqim as-solah, muqimis solah, wa min zurriyati, dan daripada zuriat-zuriatku, Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, terimalah doa kami. Mudah-mudahan kita dapat jaga sembahyang, anak kita dapat jaga sembahyang, cucu cicit kita adalah orang yang menjaga sembahyang. Saya setakat itu aja perkongsian kita. Mohon maaf anda tersalah bicara, terkasar bahasa. Sama-samalah kita semarakkan hidup kita dengan mencari Al-Quran, mencari ilmu. Seperti mana qala al-hukama, cendekiawan Islam berkata, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu dicari, bukan datang sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.